Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh seperti biasa tolong maklumkan kepada saya. Ianya membantu siaran-siaran saya. Baik, hari ini saya hendak komen berkenaan dengan satu kenyataan yang dibuat oleh Presiden muda, iaitu Syed Saddiq Abdul Rahman. Dan seterusnya saya ingin memberi pencerahan, ulasan dan sebagainya berhubung peranan orang Melayu Islam dalam pembangunan dari sudut sejarah, dalam pembangunan asas semenanjung Malaysia dan juga kawasan yang dikenali sebagai Tanah Melayu secara am, dan kenapa perkara ini, iaitu peranan orang Melayu, menjadi begitu penting bagi kita untuk mengingatkan masyarakat muda, khususnya generasi muda, dan bagaimana ianya sudah menjadi tanggungjawab orang Melayu Islam, malah sudah menjadi kewajipan orang Melayu Islam untuk mengingatkan, mengajar masyarakat muda, golongan muda, generasi muda berhubung peranan asal orang Melayu dan pentingnya tanah ini dipertahankan daripada sebarang ancaman yang mungkin mengganggu gugat kedudukan orang Melayu Islam. Dan itu adalah antara asas kepada proklamasi orang Melayu dan mengapa ianya begitu penting, Okey, so itulah intipati penjelasan hari ini. Baik, saya mulakan dengan memetik kenyataan Syed Saddiq, di mana Syed Saddiq telah menegur Tun. Dan dalam teguran Syed Saddiq itu, beliau memberitahu jangan kepada Tun, jangan amalkan politik perpecahan. Sebab Tun kata ada orang bukan Melayu yang ingin ubah nama Malaysia. Okey. Dan Syed Saddiq kata dia tak pernah jumpa orang bukan Melayu yang ingin ubah nama Malaysia. Malah dia kata kita hanya hendak hidup dalam aman dan harmoni, So itu komen Syed Saddiq kepada Tun. Now, sebenarnya bila anda tonton live sidang media Tun semalam, dalam sidang media itu pada hari Rabu, dalam sidang media itu Tun sebenarnya bukan merujuk kepada ubah nama Malaysia. Itu adalah cuma cara Tun bercakap, secara am. Memanglah dia kata ubah nama Malaysia. Sebenarnya apa yang Tun maksudkan adalah bukan Melayu ingin orang lupa bahawa ini adalah tanah Melayu, dan mereka ingin jerap di dalam minda rakyat bahawa ini adalah tanah orang berbilang bangsa, seolah-olah ini adalah kebenarannya dari awal lagi. So kenyataan Tun tu tepat. Hakikatnya dari segala sudut, kalau kita rujuk dari faktor sejarah, ini adalah tanah Melayu. Okey. Dan setiap naratif yang diwar-warkan, dimarakkan, perlu berpaksi kepada kebenaran. Mana-mana naratif yang bermula dengan percubaan untuk menulis semula sejarah, memadamkan sejarah, ataupun mengubah mana-mana bahagian sejarah, adalah naratif palsu. Dan segala yang diperkatakan, diperjuangkan oleh orang-orang yang memarakkan, membawa naratif palsu ini adalah perjuangan palsu. Maka apabila saya melihat kenyataan Syed Saddiq, saya rasa amat sedih, duka cita, kerana seorang pemimpin Melayu muda ni yang
merajui satu parti yang digelar parti muda ni, untuk golongan generasi muda ni, sedang memberi gambaran palsu pada hemat saya kepada generasi muda orang Melayu. Okay. Now, dari sudut sejarah, dari segala aspek, ini adalah tanah Melayu. Kalau kita lihat dari sudut kedatangan orang Cina, orang India, memang ada pertikaian-pertikaian dalam sejarah. Pada tahun 12,000 lebih, ada sekumpulan kecil dia datang ke Borneo sebab dia ada rancangan nak takluki Jawa, kemudian dia pun menetap di Borneo dan sebagainya. Itu Borneo, bukan Semenanjung. Di Semenanjung, kalau kita rujuk kepada catatan-catatan orang British, laporan-laporan rasmi orang British sendiri pun berkata, bila mereka sampai ke sini, mereka melihat tanah ini adalah tanah orang Melayu dari segala aspek kehidupan, ya, dan diterajui, ya, ada Kesultanan Melayu, ada pentadbiran yang jelas, teratur, dan mereka sebenarnya kagum dengan apa yang mereka lihat. Malah bila orang British datang ke sini, mereka berurusan dengan sultan dan mengiktiraf sultan-sultan yang ada, walaupun ada kisah-kisah selepas itu British cubalah perdaya sultan ini, dia masuk perjanjian dengan sultan itu, tapi itu kemudian. Tetapi bila mereka berurusan dengan sultan dan mengiktiraf dia sebagai sultan, maka jika ada mereka nak perdaya sekalipun, mereka nak buat perjanjian sekalipun, ianya menerusi sultan. Sebab mereka berkata, sini ada pentadbiran yang cukup nyata dan ini adalah pentadbiran satu bentuk kerajaan Melayu. Okey. Jadi pada masa zaman British lah ada kedatangan besar-besaran orang Cina. Ya, lebih awal dari orang India. Nah, orang Cina ni yang datang ni ada di kalangannya pedagang, ya, yang singgah, kemudiannya dia nak cari peluang pekerjaan, nak berdagang lebih lama, dan mereka ada yang menetap, tapi itu golongan yang kecil. Kedatangan sebenar adalah apabila British ingin membuka ladang-ladang. Contoh saya beri satu contoh, ladang gambir. Ladang gambir di utara, di belah selatan Semenanjung, ya, jadi mereka perlukan buruh untuk kerjakan ladang-ladang ini. Jadi bila orang Cina ni masuk, dia bukan masuk sebab dia berhutang dengan British atau dia ada masalah, cuma dia pun nak cari peluang pekerjaan, dan peluang pekerjaan ini ditawarkan oleh orang British. Jadi mereka masuk, mereka menjadi peladang. Ada yang kemudiannya menjadi mengerjakan ladang-ladang mereka sendiri secara kecil-kecilan. Dan lambat laun bila orang Cina, beberapa orang Cina ni sudah kumpul duit, sudah ada kekayaan, mereka menjadi tauke bersama ladang itu, bersama orang British, ada yang menjadi tauke ladang sendiri. Jadi ini adalah satu masalah besar bagi orang-orang British. Jadi bila orang Cina ni masuk, dia jadi tauke. Jadi selalu ada masalah kekurangan buruh kasar yang boleh bekerja keras, ya. Bukannya tauke-tauke ni pun cari pekerja. Jadi akhirnya dibawa masuk orang India. Tapi pembawaan masuk orang India tu sebenarnya adalah lebih kurang macam de facto slavery. Macam hamba abdi tapi bukan hamba abdi, tapi seolah-olah hamba abdi. Sebab masa itu di peringkat antarabangsa, gejala atau the practice, ya, of slavery ataupun menggunakan hamba abdi untuk mengerjakan ladang dan sebagainya sudah terlarang. Jadi British mengalami masalah dan kemudian mereka ada idea. Sebab British pada masa itu pun menguasai India. Jadi di kawasan selatan India ni, dia bawa masuk, ya, dia bawa masuk orang yang terpalit jenayah. Ada yang menjalani hukuman, ada yang akan menjalani hukuman, dan ada yang malah berdepan hukuman mati. Jadi ianya satu bentuk pengampunan secara tidak langsung. Jadi dengan syarat kami tidak akan meneruskan hukuman itu, tapi anda perlu datang ke tanah Melayu
dan bekerja di ladang-ladang di sana. Jadi dengan cara itu British dapat kumpulan besar orang-orang India yang masuk dan kerja di estate-estate, ya, sebagai buruh kasar, dan memang keadaan kerja mereka, keadaan kehidupan mereka, tempat tinggal mereka cukup menyedihkan, dan ianya satu bentuk hamba abdi lah, okey. Dan mereka ni akhirnya berhutang dengan tokek-tokek ladang kerana mereka tidak ada duit, dan dengan hutang keliling pinggang mereka akan terus menerus terpaksa bekerja seumur hidup di dalam ladang itu. So itulah sedikit sebanyak secara amnya kedatangan orang India ke Malaysia sebagai buruh kasar, dan ada ramai di kalangan mereka penjenayah, menjalani hukuman penjara, menjalani hukuman atau akan menjalani hukuman tetapi terselamat dibawa ke sini. So itu hakikatnya, itu sejarah, itu tidak boleh dipadam. Okey. Dan oleh kerana di India ada sistem kasta, maka masalah sistem kasta tu menjerap masuk ke dalam estate. Jadi kalau ada satu kelompok besar orang-orang India, dari kalangan mereka pun ada kelompok-kelompok kecil. Kelompok ini tak boleh ngam dengan kelompok itu tak boleh ngam dengan kelompok ini, mereka bergaduh, ya. Kalau perempuan dari sini kahwin lelaki dari sana, bergaduh, ada pula yang mati, gaduh sampai mati dan sebagainya. Dan di mana-mana mereka ada kelompok dari satu kasta tertentu, maka mereka tubuhkan kuil kecil di situ untuk sembahyang mereka dan sebagainya. Dan itulah yang menyebabkan hari ini ada di kawasan-kawasan luar bandar ada banyak kuil-kuil kecil. Benda ni boleh lihat contohnya di Ipoh, ya, di perkampungan Buntung contohnya, anda boleh lihat banyak kuil-kuil di sana. So itu sejarah dia. So orang-orang India ni bekerja di ladang, mereka menjadi buruh kasar, dan sekarang kita ada orang Cina dengan orang India. Orang Cina pula pada masa itu, pada masa yang sama, British ingin mengerjakan lombong-lombong timah, biji timah. Dan orang British tahu orang Cina ni memang bekerja keras. Dan orang Cina bukan seperti orang India, mereka masuk sini sebab mereka ada masalah jenayah ke apa, tidak. Ya. So orang British merasakan orang Cina lah paling sesuai untuk mengerjakan lombong-lombong biji timah. Dan pada masa itu sudah ada tauke-tauke Cina, ya, sudah ada taiko-taiko Cina yang lari dari China dan datang ke sini dan memulakan kongsi-kongsi gelap di sini, kongsi-kongsi, pelbagai jenis kongsi persatuan, ya. Mereka ni sebenarnya kalau di China dikira gangster lah, okey, taiko-taiko lah. So mereka datang di sana, mereka taiko kecil, di sini mereka datang tak ada pertandingan, tak ada competition, jadi mereka jadi taiko besar lah di sini. Contohnya Yap Aloy dan sebagainya. Jadi British bekerjasama dengan taiko-taiko ni kerana taiko-taiko ni akhirnya mereka berniaga sana, berniaga sini, mereka jadi tauke sana, tauke sini, mereka ada banyak duit. Jadi mereka serahkan kepada tauke-tauke itu untuk membawa masuk buruh-buruh Cina. Jadi buruh-buruh Cina yang masuk ni lebih kepada bekerja di lombong-lombong biji. Jadi kemasukan orang Cina dengan cara ni adalah dikawal oleh kongsi. Kalau orang Cina tu masuk, mereka kena berdaftar dengan kongsi tu, persatuan, ya. So dengan cara tu orang-orang Cina masuk, dan lambat laun di persekitaran lombong-lombong biji ni muncullah perkampungan orang Cina. Dan perkampungan ni ada di antaranya bertukar menjadi pekan pentadbiran orang Cina, dan di situ ada banyak perniagaan-perniagaan lain yang diusahakan oleh orang-orang Cina. Jadi sudah adalah bandar komersial, pekan komersial, yang bukan hanya orang-orang Cina di sana kerja di Lombong, mereka juga buat kedai kopi, kedai makan, mereka jual barang makanan, dan bahan mentah dan sebagainya. So sudah ada bandar-bandar kecil di persekitaran Lombong. So orang Cina ni untuk kekalkan kerjasama dengan British, kadang-kadang mereka ni tauke-tauke, taiko-taiko, ketua-ketua persatuan ni, mereka sebenarnya sengaja cetuskan perbalahan. Sebab antara orang Cina pun ada kelompok-kelompok mereka. Contohnya di yang
famous di belah-belah Taiping, Yihin, Haisan dan sebagainya. Jadi sebenarnya taiko ni, ketua-ketua kumpulan ni sengaja cetuskan perbalahan. Jadi bila ada perbalahan, ada kekacauan, orang British yang rugi sebab kerja-kerja berkaitan dengan pelombongan biji timah, pemprosesan biji timah ni terbantut. Jadi bila kerja ni terbantut, orang British tak ada cukup timah untuk diletakkan di atas peti-peti yang kemudiannya digunakan untuk mengeksport daun teh. Jadi bila perniagaan terjejas, orang British terpaksalah berunding dengan taiko-taiko ketua-ketua kongsi ni untuk meredakan ataupun menghentikan perbalahan pergaduhan yang berlaku. Dan dengan cara itu, orang-orang taiko-taiko Cina ni mendapat manfaat-manfaat tertentu daripada orang British, ya, mendapat bantuan tertentu daripada orang British sebagai ganjaran kepada usaha mereka untuk memastikan orang-orang Cina tidak bergaduh, ada keamanan. So itulah hubungan perniagaan di antara British dengan Cina. So pendek kata, orang Cina bila masuk sini, dia ada perjanjian perniagaan dengan orang British. Ramainya masuk di sini untuk cari peluang kerja, peluang perniagaan. Walaupun perjanjian tu tidak bertulis, tetapi ada perjanjian-perjanjian. Manakala orang India yang masuk di sini, mereka tidak ada perjanjian dengan British, melainkan perjanjian yang bersifat menyeksa mereka, mengikat mereka kerana mereka masuk dalam keadaan terdesak. So dengan cara itu, British berjaya mengasingkan kaum. Kalau orang India, dia berjaya memastikan orang India ni dia duduk dalam estate, orang Cina ni dia peniaga. Orang Melayu, orang British tak mahu mereka jadi peniaga ataupun pekerja estate. Dia lebih suka Melayu ni terus duduk dalam sawah, sawah padi, ataupun terus kita tidak ada beras. Bila tidak ada beras, orang Cina nak makan susah, orang India nak makan susah. Itu alasan orang British. Malah ada pada ketika itu peniaga-peniaga, maaf ya, ada gangguan. Maaf, ada gangguan. So gangguan-gangguan sebegini biasanya berlaku lah bila kita discuss topik beginilah. Okay. So anyway, saya sambung lah. Okay. So bila orang British ni dia lihat orang Melayu ni, ada kumpulan kecil Melayu ni, dia tiba-tiba dia dapat keuntungan, dia ada duit, dia nak usahakan ladang-ladang getah yang kecil, kebun-kebun getah yang kecil. Orang British akan kacau. Dia akan masuk kebun itu, dia akan guna alasan kesihatan. Oh, tempat ni ada penyakit, ada denggi, ada atau malaria ke apa ke, dan tempat ni sudah menjadi health hazard, ancaman kesihatan, dan mereka menutup kebun itu untuk tempoh masa yang lama, dan orang Melayu yang mengusahakan kebun getah itu akan terjejas dan terpaksa kembali menjadi pesawah padi dan sebagainya. Ya, so begitu juga bila orang Melayu ni dia pergi ke pekan-pekan kecil di sekitar Lombong untuk cuba berniaga, orang-orang Cina di sana akan menyebabkan orang Melayu ni berhutang keliling pinggang. Ya, mereka tidak memberikan satu harga-harga yang boleh membantu orang Melayu seperti mana mereka membantu orang Cina lain, dan menyebabkan orang Melayu menjadi bankrupt apabila cuba berniaga di pekan-pekan yang dikawal oleh orang Cina. So dengan cara itu British berjaya memastikan orang Melayu duduk di sawah atau menjadi nelayan, orang Cina peniaga, dia jadi tauke-tauke, dan orang India duduk dalam estate. Mengapa British melakukan demikian? Sebabnya British tidak ingin perpaduan. Okey. Dan British akur bahawa tanah ini tanah Melayu. Jadi bila berkaitan dengan tanah, ya, kita serah kepada orang Melayu. Actually ini adalah hakikat. Okey. Kemudian bila British bersetuju untuk memberi kemerdekaan, yang sebenarnya berunding dengan British, ya, parti-parti yang berunding dengan British adalah parti-parti yang berteraskan kepimpinan Melayu Islam. Antaranya actually it is UMNO, bukan antaranya, memang UMNO. Okey, yang sebenarnya memperjuangkan kemerdekaan. Pada awalnya pemimpin-pemimpin Cina tidak begitu hiraukan perundingan-rundingan berhubung kemerdekaan ini.
Bila tanya orang Cina tidak mengaku bahawa mereka adalah rakyat warga tanah Melayu tu, dan mereka tidak menganggap diri mereka adalah sebagai tertakluk kepada kesultanan atau sultan. They don't consider themselves subjects to the rulers. Mereka bukannya di bawah sultan. Mereka berkata mereka datang ke sini hanya untuk berniaga, berdagang. Walaupun mereka duduk di sini seolah-olah mereka warga tanah Melayu ni, tetapi mereka tidak mengaku, dan mereka tidak mengaku bahawa mereka di bawah sultan. Jadi akhirnya bila bermula satu pertikaian, apabila British dengan pemimpin-pemimpin Melayu ingin draft, ya, ataupun wujud percakapan, mereka akan draft satu perlembagaan, tiba-tiba orang Cina dengan orang India teruja. Mereka bimbang, mereka nak draft satu perlembagaan, jadi kalau kami tak terlibat bersama, maka perlembagaan itu mungkin tidak menjaga hak kami. Tiba-tiba sudah muncul kesedaran bahawa mereka perlu melihat kepada apakah hak mereka sekiranya negara ini merdeka. So pada masa itulah orang-orang Cina menerusi parti seperti MCA, MIC mula terlibat dan ingin terlibat dalam perbincangan-perbincangan berkaitan dengan draft perlembagaan persekutuan. Ya. So pendek kata, kalau kita lihat dari sudut sejarah sehingga bermulanya draft perlembagaan persekutuan, ini tanah Melayu. Okey, ini tanah Melayu. Ini kita tidak boleh ubah. Saya tidak boleh ubah. Anda tidak boleh ubah. Kemudian dalam perlembagaan persekutuan, orang British bersetuju bahawa orang Melayu perlu diberikan hak istimewa sebagai tanda bahawa tanah ini asalnya tanah Melayu. Dan kalau kita lihat daripada naratif saya, daripada penjelasan saya, kita nak cerita macam mana pun, orang Cina dengan orang India adalah pendatang ke tanah Melayu. Jadi di situ saya nak berhenti sekejap. Dulu ada pertikaian bila orang kata Cina adalah pendatang, India adalah pendatang. Orang Cina marah. Mengapa UMNO boleh kata Cina adalah pendatang? Ya, ini pemimpin-pemimpin UMNO dulu yang kata, ya, Cina adalah pendatang, India adalah pendatang. Orang India dengan Cina kata, macam mana awak boleh kata kami ni pendatang? Kurang ajar dan sebagainya. Okey, sebenarnya dari satu sudut, ianya kenyataan tepat. Dari sudut sejarah, orang Cina dengan orang India adalah pendatang ke tanah Melayu. Jadi mereka adalah pendatang. Cuma bila kita sebut benda ni, kita kena lihat konteks di mana ianya disebut. Siapa yang sebut? Contohnya kalau seorang pemimpin UMNO dulu dia kata Cina ni pendatang, kita kena lihat motif dia, konteks dia. Adakah dia melabel Cina yang ada sini sebagai pendatang? Dia ingin semua orang rujuk dia sebagai pendatang? Itu saya fikir salah. Sebab itu bersifat menghina. Sebab itu faktor sejarah. Sekarang ni Cina ni dia warga negara seperti orang Melayu, dan dia ada hak-hak dia menerusi perlembagaan persekutuan. Jadi anda rujuk dia sebagai warga negara Malaysia, bukannya pendatang. Dari sudut itu, ianya salah kalau anda label orang Cina, orang India sebagai pendatang. Okey, so dari konteks penggunaannya, dari konteks motif orang yang menggunakan perkataan pendatang, jika hari ini ada pemimpin dia kata Cina itu pendatang, dia label orang Cina sebagai pendatang, itu saya fikir tak patut. Tetapi dari sudut sejarah, Cina adalah pendatang, India adalah pendatang. Pendatang ke tanah Melayu yang menurut British, tanah yang dari segala aspek kehidupan, budaya, ianya tanah Melayu, di mana ada kerajaan pentadbiran Kesultanan Melayu yang nyata. Okey, so ini kita tidak boleh ubah. Tetapi bila ada pemimpin sekarang seperti Syed Saddiq yang dia kata tidak ada, kita hanya hendak hidup secara harmoni, aman, damai, tanpa melihat kepada konteks Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mengapa Tun Dr. Mahathir Mohamad kata ada orang bukan Melayu yang ingin ubah nama daripada tanah Melayu kepada tanah berbilang bangsa? Ya, maka
ini adalah petanda sudah wujud keperluan bagi orang Melayu mengingatkan generasi muda Melayu tentang kedudukan mereka dalam sejarah. Dan itulah sebabnya proklamasi orang Melayu amat penting. Sebab kalau tidak ada proklamasi orang Melayu, orang-orang akan terbeli dengan kata-kata Syed Saddiq bahawa apabila Tun membuka mulut, dia hanya hendak mewujudkan perpecahan. Tidak. Hak untuk mengingatkan generasi muda orang Melayu tentang kedudukan mereka dari sudut sejarah dalam tanah Melayu adalah hak setiap seorang yang bergelar Melayu Islam. Adalah hak mereka daripada masa mereka lahir. Mereka lahir di tanah Melayu dan mereka perlu faham kedudukan mereka di tanah Melayu, peranan mereka dari awal dalam asas penubuhan tanah Melayu, asas pembangunan tanah Melayu, asas kewujudannya kerajaan Melayu Islam, asas kepada kewujudannya Kesultanan Melayu. Ya. So awak tidak boleh halang orang Melayu Islam daripada mengamalkan ataupun apa orang kata, to exercise their rights, hak mereka untuk mendidik, mengasuh generasi muda. Ya. So tidak ada sebarang unsur perpecahan yang dibawa menerusi proklamasi orang Melayu. Sebaliknya, proklamasi orang Melayu penting kerana orang-orang seperti Syed Saddiq bila dengar je seorang pemimpin bercakap mengenai ancaman tanah Melayu diubah menjadi tanah berbilang bangsa, apabila orang Melayu, pemimpin Melayu bercakap saja berkenaan dengan ancaman pihak yang cuba memadamkan sejarah, orang-orang seperti Syed Saddiq berkata benda tu adalah sesuatu yang membawa perpecahan, kita tak boleh cakap benda tu. Who says kita tak boleh cakap benda tu? Apa salahnya cakap benda tu? Apa salahnya jika pemimpin Melayu menggunakan hak mereka untuk mengasuh, mendidik generasi Melayu dari kalangan orang muda berkenaan dengan sejarah dan kedudukan mereka di tanah Melayu. Jadi sebenarnya bila anda halang orang Melayu daripada memperjuangkan perkara ni, anda sebenarnya melakukan diskriminasi. Sebenarnya orang-orang seperti Syed Saddiq sedang mendiskriminasi orang Melayu, dan sedihnya dia orang Melayu. So ada sebenarnya kebenaran dalam kata-kata Tun. Ada orang bukan Melayu ingin ubah sejarah, ingin ubah benda ni, tempat ni bukan tanah Melayu, ini tanah berbilang bangsa. Saya dah jelaskan tadi, faktor sejarah tidak boleh diubah. Sejarah ni kita kena tahu ini tanah Melayu, suka tak suka ini tanah Melayu. Dan orang-orang Cina, orang-orang India dari sudut sejarah adalah pendatang, dan atas ihsan orang Melayu, atas kebenaran orang Melayu, maka mereka diberikan peluang untuk menjadi warga negara, untuk duduk bersama, dengan syarat orang Melayu kekalkan hak-hak tertentu yang menjadi hak istimewa, dengan syarat negara ini Islam menjadi agama persekutuan. So ini adalah perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, dan secara tidak langsung menjadi satu perjanjian antara pendatang Cina dan pendatang India dengan orang Melayu. Maknanya orang Cina dengan orang India telah bersetuju dengan orang Melayu, dengan bantuan orang British lah, bahawa kami bersetuju anda dapat hak istimewa, kami bersetuju agama Islam, agama persekutuan, kami bersetuju berkenaan bahasa, berkenaan ini, berkenaan itu, sebab ini tanah Melayu. Kalau tidak, mengapa orang Cina dan India terpaksa berunding dengan orang Melayu? Mengapa British tekankan perlunya orang Melayu diberi hak istimewa? So anda tidak boleh padam sejarah. This is tanah Melayu. Okay. So bila ada
perbincangan berhubung dengan perkara ni, dan dikatakan orang yang membincang benda ni adalah resis, orang yang berbincang benda ni adalah atau sedang cuba menimbulkan perpecahan, ya, maka betul lah orang-orang yang berkata ini adalah resis, orang-orang yang berkata ini menimbulkan perpecahan, orang-orang itu takut benda ni dibincangkan. Maknanya dia cuba padam sejarah. Jadi kalau saya esok buat satu live dan saya kata ini adalah negara berbilang bangsa dari awal lagi, orang-orang bukan Melayu tak ada masalah, mereka diam. Tapi kalau saya buat live macam ni dan saya kata faktor sejarah menunjukkan ini tanah Melayu, orang-orang China dengan India, khususnya pemimpin-pemimpin mereka, tak kisahlah dari DAP ke apa, mereka kata you are racist, you are divisive, anda adalah resis, anda sedang menimbulkan perpecahan, ya. Jadi awak perlu ikut naratif mereka, baru mereka diam. Kalau awak ikut naratif anda, kalau anda cerita kebenaran berhubung dengan tanah Melayu, mereka kata anda resis, mereka kata anda sedang menimbulkan perpecahan. Maka betul lah Tun kata ada percubaan untuk ubah nama Malaysia. Tun bukan maksudkan nak tukar Malaysia kepada nama lain. Tun maksudkan Malaysia ni pada asasnya tanah Melayu, mereka cuba ubah dalam minda orang-orang, khususnya generasi muda, mereka cuba asuh generasi muda bahawa ini dari awalnya adalah tanah berbilang bangsa. Maknanya mereka cuba ubah sejarah lah. Tapi dulu di AP masa zaman 80-an 90-an mereka marah, sejarah ni ada orang cuba ubah, ya. Kalau orang cuba peranan-peranan seperti Yap Aloy perlahan-lahan tidak wujud dalam buku sejarah, mereka marah. Tapi kalau orang Melayu nak pertahankan kedudukan mereka dalam sejarah, mereka lagi marah. Sebab apa? Sebab ada percubaan lah nak ubah benda sejarah ni. Mereka tak suka orang faham, orang Cina faham bahawa ini adalah tanah Melayu. Okey. Seperkara lagi, bila saya kata Malaysia ni tanah Melayu, ada orang kata awak silap sebab Sabah dan Sarawak masuk Malaysia. Malaysia ni Sabah dan Sarawak. Kalau anda kata Semenanjung tanah Melayu, kita setuju. Tapi kalau anda kata Malaysia tanah Melayu, kami tak setuju sebab ada Sabah dan Sarawak. Itu pun sebenarnya salah. Sebenarnya Sabah dan Sarawak ini dibawa masuk ke dalam satu pentadbiran yang lebih besar yang dikenali sebagai Malaysia atas ihsan pentadbiran pusat yang didirikan di tanah Melayu, di Malaya, ya. Dan ianya adalah atas rundingan bersama pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang mengurus tadbir tanah Melayu, ya, menurut peruntukan perlembagaan Malaya atau perlembagaan tanah Melayu. Jadi kemudian pindaan-pindaan dilakukan dalam perlembagaan Malaya atau perlembagaan tanah Melayu untuk memasukkan Sabah dan Sarawak selepas dirunding bersama pemimpin-pemimpin pentadbiran tanah Melayu. So sebenarnya Sabah dan Sarawak menjadi sebahagian daripada tanah Melayu, or the bigger tanah Melayu. So faham tak mengapa proklamasi orang Melayu ni penting? Proklamasi orang Melayu ni bukan resis. Proklamasi orang Melayu ni bukan bertujuan memecahkan kaum. Proklamasi orang Melayu adalah untuk merencatkan sebarang usaha untuk mengubah sejarah dari sudut peranan orang Melayu dalam asas penubuhannya, pentadbiran-pentadbiran di tanah Melayu, kesultanan di tanah Melayu, dan peranan orang Melayu dalam pembangunan negara ini, ya. So itu sahajalah mesej saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.